A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya, di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita masih dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang kita letakkan sebagai pandemik yang sudah hampir setahun. Kita berada dalam keadaan berjaga-jaga, kita berada dalam keadaan pengawalan, ataupun kita berasa kadang-kadang berada dalam keadaan selesa dengan tak selesa. Sama juga dengan saya. Dulu manalah pernah ada facial ni, tapi alhamdulillah ini merupakan antara rezeki-rezeki baru, innovation baru. Dulu mana pernah kita dengar adanya pekerjaan hanya sekadar pegang botol untuk spray kat orang, pegang tembak untuk tembak dahi orang untuk check temperature. Dulu kita mana pernah dengar safe distancing ambassador. Tetapi ketika mana dunia berhadapan dengan ekonomi yang merundum disebabkan pandemik, ada sahaja rezeki-rezeki baru yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun kita masih berada dalam keadaan kesedihan kerana masjid-masjid berada dalam keadaan sebegini rupa, kita masih kekurangan daripada sudut berjemaah dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, seperti mana pada bulan yang lalu telah saya kongsikan daripada surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu nurus samawati wal ard. Ayat yang begitu panjang, tetapi ketika mana Dr. Majdi Al-Hilali mengambil ayat Allahu nurus samawati wal ard, pada ayat tersebut dalam khawatir Quraniyah, ianya menjadikan pada satu persoalan di mana Syekh Amrul Khalid bertanya kepada kita, ataupun beliau bertanya kepada dirinya sendiri, di manakah, siapakah ataupun dari mana sumber cahaya langit dan bumi? Allahu nurus samawati wal ard. Nurul itu adalah cahaya. Tetapi Syekh Amrul Khalid menyatakan bahawasanya cahaya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam ayat tersebut menggunakan perumpamaan, menggunakan langit dan bumi, menggunakan malam dan siang, menggunakan buah-buahan sebagai perumpamaan, tetapi Syekh Amrul Khalid menyatakan bahawasanya sesungguhnya nur itu bersumber daripada Allah dan itu merupakan hidayah. Pada ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kemudian Syekh Amrul Khalid kemudian bertanya lagi sekali, di mana tempat turunnya hidayah, di mana tempat turunnya cahaya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya di dalam tempatnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita masih berada dalam pandemik, tetapi kita masih diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam masjid, untuk bertasbih, untuk bertahmid, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengingatkan kepada siapa cahaya ini diturunkan. Pada ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamas salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubi wal absar. Allah nyatakan, lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan salat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang ataupun takut. Tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan hidayah, Allah datangkan kesihatan kepada kita untuk menjadi golongan pada golongan ayat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah An-Nur. Namun hari ini ingin saya bawa untuk sama-sama kita renungkan dalam keadaan kita ketakutan, dalam keadaan kita merasa resah dan sebagainya. Tetapi itu adalah fitrah yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam suratul Baqarah tentang ujian yang Allah akan berikan kepada kita pada ayat yang ke-155. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam suratul Ma'arij, surah yang ke-70 pada ayat yang ke-19 hingga 23.
Ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Allah menyatakan pada ayat yang ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Allah dah nyatakan kita berada dalam keadaan keluh kesah, tetapi kadang-kadang ada sebahagian manusia yang bila mana dalam keadaan keluh kesah dia berlaku dalam keadaan halu'a, iaitu kikir, iaitu kata orang tu kurang untuk bersedekah, kurang untuk memberi, kurang untuk berada emosi dan sebagainya. Kita marah ketika mana masjid ditutup disebabkan kerana personal kita, tetapi kita tidak melihat daripada sudut landscape yang begitu besar. Kenapa masjid ditutup? Supaya kerana agama itu menjaga kemanusiaan, kerana agama itu menjaga kemudaratan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia mengingatkan manusia pada ayat yang ke-19, Allah menyatakan innal insana khuliqa, sesungguhnya manusia itu diciptakan, dia mempunyai satu sikap halu'a, iaitu mempunyai sikap keluh kesah yang lagi kikir. Dan kemudian Allah sambung dalam keadaan pada ayat yang ke-20, iza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa iza massahu khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Kecuali Allah kata dalam ayat yang ke-22 Allah menyatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Dan kemudian pada ayat yang ke-23 Allah menyatakan allazina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Dia berada dalam keadaan keluh kesah, dia berada dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah ketika mana manusia itu berada dalam keadaan keluh kesah, risah, gelisahnya macam mana sekalipun, manusia itu tetap menunaikan salatnya dan dia terus menjaga salatnya, kerana dia tahu bahawasanya ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian tak ujian, salat tetap harus dipelihara, harus dijaga. Namun dalam keadaan ketika mana kita menunaikan ibadah salat, apa yang sebenarnya kita cari selain daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada satu objektif besar, satu penilaian yang begitu besar yang kita mengharapkan daripada Allah. Ketika mana kita menunaikan salat sebagai ta'abbudiyah, sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mengharapkan, salah satu objektif besar yang kita mengharapkan daripada Allah, untuk kita dapat balik sakinah, untuk kita dapat balik satu ketenangan. Sakinah itu walaupun bunyinya kalau letak dalam bahasa Melayu, ejaan romanized, nama perempuan tuan-tuan. Tetapi kalau katalah diletakkan di dalam bentuk bahasa Arab, sakana yaskunu sukunan, ianya membawa maksud sebagai ketenangan, sebagai tidak bergerak ataupun diam mendiami. Walaupun ada sebahagian perkataan bahasa Arab menggunakan sakana yaskunu uskun, iaitu tempat tinggal. Tetapi sakinah, sin kaf ya nun tak marbutah, ianya membawa maksud sebagai ketenangan hati. Dalam mu'jam Lughatul Arabiyah, penulis ataupun pengarang menyatakan bahawasanya sakinatun itu bukan hanya sekadar tenang hati. Tapi tenang hati itu apa? Tenang hati yang pertama dalam mu'jam dinyatakan sebagai, ianya adalah sebagai redha, ianya adalah sebagai kepercayaan kita, ianya adalah keyakinan kita, kehati-hatian ketika mana berfikir, ketika mana berbicara dan juga bertindak. Maknanya sakinah, dia bukan hanya sekadar tenang, kita nak rasa tenang, tak. Tetapi kita mengharapkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian, kita menunaikan ibadah salat, mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita juga mengharapkan sakinah. Sakinah itu kita mengharapkan apa? Kita mengharapkan kepercayaan bahawasanya bila mana kita salat, kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa kita. Kira kemudian kita redha di atas segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kemudian antara maksud yang besar adalah berhati-hati dalam berfikir, berbicara dan juga bertindak. Maknanya betul lah Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahawasanya salat itu mencegah daripada melakukan perbuatan mungkar dan juga kefasikan. Maknanya betul. Tetapi bagaimana kita nak mendapatkan daripada sudut sakinah tadi? Dan kemudian Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas antara sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebagai orang yang menjadi faqih, sebagai orang yang memahami Al-Quran. Ketika mana para sahabat kata orang tu berbeza pandangan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran daripada sudut tafsir. Abdullah bin Abbas merupakan pakar rujuk pada zaman sahabat ketika mana setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyatakan setiap kata sakinah dalam Al-Quran bermaksud ketenangan, iaitu tumaknina. Ini Ibnu Abbas rahimahullah menyatakan. Jadi maknanya selepas ini ketika mana kita salat, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan ketenangan daripada ibadah tersebut. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ketika mana marah berpindah tempat, kalau dah pindah tempat marah juga suruh daripada berdiri suruh duduk. Kalau katalah masih marah, sebagian dalam hadis meletakkan baring. Kalau tak juga masih marah juga ambil wuduk dan salat. Itu adalah yang paling terakhir, salat. Tetapi kalau salat tu pun selesai daripada salat pun masih membebel juga, selesai salat tu pun masih ada amarahnya juga, maknanya tak dapat ketenangan antara objektif besar dalam ibadah salat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan surah dalam ayat sakinah yang ada sakinah perkataan. Secara total di dalam Al-Quran ada 6. Yang pertama, sakinah yang pertama berada di dalam suratul Baqarah pada surah yang kedua pada ayat yang ke-248. Dan kemudian di dalam suratul Taubah pada surah yang ke-9 pada ayat yang ke-26 dan juga 40. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan di dalam surah yang ke-48, dalam surah Al-Fath, dalam ayat yang ke-4, dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-26. Tetapi hari ini saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri untuk sama-sama kita merenung, untuk sama-sama kita mengambil ibrah, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran daripada surah Al-Fath, surah yang ke-48 pada ayat yang ke-4. Kerana ini merupakan suatu perkara yang begitu besar. Pada bulan-bulan mendatang, jika izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan perkongsikan sampai habis ayat sakinah ini, bagaimana Allah merubah-rubah dan Allah berikan peringatan untuk mencari ketenangan yang bagaimana. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah yang ke-48 dalam surah Al-Fath pada ayat yang ke-4, Allah menyatakan ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahil junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah nyatakan, Allah sampaikan, Allah beritahu kepada kita pada surah Al-Fath pada surah yang ke-48 pada ayat yang ke-4, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Fath, Al-Fath ini bermaksud surah pembukaan. Al-Fath adalah pembukaan, mempunyai sebanyak 29 ayat dan ianya adalah surah Madaniyah. Walaupun surah ini adalah surah Madaniyah, tetapi berlaku peristiwa. Pada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, pasti ada peristiwa-peristiwanya. Pasti ada asbabun nuzul. Pasti ada hikmah di sebalik kenapa Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada para sahabat. Dan malahan Nabi SAW pernah berada dalam keadaan musafir. Dalam satu hadis yang berbagai-bagai, Nabi SAW bermusafir, berada dalam keadaan permusafiran bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada Nabi SAW sampai 3 kali. Nabi diam saja. Nabi tak menjawab segala persoalan. Sehingga kan Umar mengadu kepada para sahabat, aku bertanya kepada Nabi SAW, tetapi Nabi tak menjawab apa-apa pun. Lalu Nabi menjawab balik kepada Umar bin Khattab pada ketika itu. Nabi kata, laqad unzilat alayya lailatan suratan lahiya ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syams thumma qara'a inna fatahna laka fatahan mubina. Nabi SAW menyatakan, sungguh malam ini telah diturunkan kepadaku sebuah surah yang lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Nabi bergembira
Nabi bergembira dapat ayat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya telah dibukakan pintu sebaik-baik pintu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira? Kerana peristiwa. Kalau katalah tuan-tuan masih ingat peristiwa tentang perjanjian Hudaibiyah. Bagi mereka yang telah menunaikan ibadat umrah, ada salah satu tempat yang namanya Hudaibiyah. Ataupun dahulu itu merupakan namanya Sumaisi. Kenapa Sumaisi? Kerana Sumaisi itu adalah sumber tempat air. Adanya reservoir, adanya takungan air. Itu adalah Hudaibiyah. Itu adalah tempat Sumaisi. Tempat yang keluar daripada tanah halal, daripada tanah haram. Dan itu adalah tanah halal. Untuk kita melakukan miqat, untuk kita melakukan jatuhkan niat umrah kita. Menunaikan ibadat umrah. Ketika mana di Hudaibiyah? Pada tahun 6 Hijrah. Pada bulan Zulqa'dah. Bergantung kepada Syekh Mubarak Furi dalam Rahiqul Makhtum. Bahawasanya peristiwa ini berlaku pada Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Nabi SAW bersama isteri beliau, Ummu Salamah. Dan bersamanya sebahagiannya dalam kitab Rahiqul Makhtum menyatakan, ada sebahagian kajian menyatakan Nabi keluar daripada kota Madinah menuju ke kota Mekah nak menunaikan ibadat umrah dengan jumlah 1,400 orang. Ada sebahagian kitab lain menyatakan 1,500. Jadi Nabi pun bergerak, Nabi bertolak menuju ke Hudaibiyah. Seramai tersebut dengan jumlah yang dinyatakan bersama isteri beliau Ummu Salamah bergerak menuju ke kota Mekah dalam keadaan niat untuk menunaikan ibadat umrah dan juga untuk ziarah ahli keluarga, tanpa membawa apa-apa senjata. Jadi tahun 6 Hijrah tu bila mana dah terlalu lama tak balik dan sebagainya, sahabat bertanya, Nabi bersetuju untuk balik. Tetapi bila mana sampai di Hudaibiyah, kaum kafir Quraisy kebiasaannya telah mendapat berita bahawasanya akan ada rombongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghentikan, mereka stop, menyekat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Madinah, kota Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang kepada para sahabat, siapa yang kita nak lantik untuk dihantar, untuk dikirim, untuk berbincang bersama pihak kaum kafir Quraisy. Mula-mula Nabi nak letak siapa? Nabi nak letak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu tahu aku bagaimana, dan mereka pasti tidak akan suka, tidak akan menyukaiku." Sebab kita tahu sifat Umar ni, dia adalah garang, dia adalah bengis, dia adalah orang yang A it mean A. Nak kasih masuk ke tak nak kasih masuk. Lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Uthman bin Affan untuk menunaikan ataupun menjalankan amanah sebagai pembawa bicara, sebagai nak negotiate. Tetapi sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyatakan Uthman pergi sampai 3 hari 3 malam, dan berita yang sampai, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun berada dalam keadaan ihram dan telah menjatuhkan niat ibadat umrah, cuma tinggal masa nak masuk sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya qutila Uthman telah dibunuh, Uthman telah dibunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana terima berita tersebut, Nabi bukakan ihram dan Nabi cari kibas ataupun kambing untuk disembelih, dan kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang nak ikut dengan aku, kerana Uthman telah dibunuh. Pada awal tadi, ketika mana Nabi SAW keluar daripada kota Madinah nak menuju ke kota Mekah, Nabi bawa senjata tak? Tak. Nak masuk secara aman tetapi disekat. Tetapi akhirnya berita yang sampai, qutila Uthman, telah dibunuh Uthman. Nabi bukakan ihram dan sebagainya, cari kambing sembelih, tiba-tiba Uthman muncul. Bahawasanya itu adalah berita palsu yang dibawa. Tetapi ketika mana marahnya dan bila mana Uthman sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita telah melakukan satu perjanjian, tahun ini tak boleh masuk Mekah. Para sahabat ni dah semangat ni daripada kota Madinah nak menuju Mekah ni. Berasa dalam keadaan sedih, berasa dalam keadaan keluh kesah, berada dalam keadaan kegelisahan, marah dan sebagainya. Sebab tu ayat tadi dalam suratul Fath, dalam ayat yang pertama, inna fatahna laka fathan mubina,
Dan sampai pada ayat yang keempat bercakap tentang kondisi, bercakap tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada dalam keadaan keluh kesah, tetapi Allah datangkan. Sebab tu tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi menyatakan bahawasanya aku terima satu surah yang aku paling suka sampai terbitnya matahari. Sebab apa? Sebab kerana nak menantikan akan bukanya kota Mekah. Kenapa para sahabat berada dalam keadaan keluh kesah? Kerana sebelum mereka bertolak telah sampai wahyu yang dijelaskan. Syekh Qutb meletakkan di dalam buku beliau. Syekh Qutb menyatakan, kenapa para sahabat merasa keluh kesah, merasa tak senang bila mana golongan kaum kafir Quraisy menyekat. Sebab mereka telah bermimpi, ataupun Nabi SAW telah bermimpi bahawasanya mereka akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, tak adanya pertempuran. Dan yang kedua, menyatakan bahawasanya mereka telah tahu bahawasanya sikap kaum Quraisy yang sengaja memperkeruhkan keadaan ditambah dengan penerimaan Rasulullah SAW akan desakan mereka agar kembali ke Madinah setelah walaupun berikhram. Maknanya mereka dah tahu. Cuma mereka tak sabar untuk masuk ke dalam kota Madinah dalam keadaan aman. Sebab tu Nabi SAW bila mana balik, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Allah turunkan ayat yang pada ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinah. Allah lah yang memberikan ketenangan. Allah lah yang memberikan ketenangan. Allahullazi huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan kedatangan ketenangan ke dalam hati-hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ditambahkan keimanan mereka walaupun mereka telah beriman. Allah nak sampaikan pada ayat bahagian yang pertama yang supaya kita dapat ambil pengajaran daripada peristiwa Hudaibiyah tadi. Walaupun kesenangan itu dapat untuk menuju ke kota Mekah, tetapi disekat di Hudaibiyah, sama juga perjalanan kita bertahun lamanya. Pernahkah kita berada dalam keadaan seperti mana sekarang? Berjalan dalam keadaan perlu pakai mask dan sebagainya? Tak. Kita bebas bergembira. Tetapi Allah datangkan ujian untuk pakai mask, berada dalam keadaan jarak dan sebagainya. Kita berasa keluh kesah. Peristiwanya sama, tuan-tuan. Kita marah kenapa dengan tiba-tiba ini punca tu, ini punca ni. Semoga kita tunjuk salah. Peristiwa Hudaibiyah mengajar pada kita, Nabi SAW dan para sahabat juga keluh kesah. Tetapi Nabi didatangkan dengan wahyu, Nabi didatangkan dengan ayat bahawasanya suatu hari nanti kamu akan masuk Mekah. Betul. Ada yang menyatakan peristiwa Hudaibiyah berlaku pada 6. Ada yang menyatakan Nabi SAW dapat masuk kota Mekah pada tahun ke-8. Dalam sebahagian kitab sejarah meletakkan tahun yang ke-9. Ketika mana dibuka kota Mekah, masuk, Nabi SAW sekali lagi menuju kota Mekah tanpa ada senjata, masuk tak ada orang halang, sebagainya masuk daripada arah Bukit Safa, sebagainya masuk daripada arah Mekah yang Nabi tentukan. Ada 4 arah dan sebagainya menyatakan ada 2 arah ketika mana mereka nak masuk ke kawasan Tawaf, ke kawasan Mataf. Dalam tu semuanya berkumpul. Dan Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat untuk memecahkan segala berhala yang ada, baik yang ada di dalam Kaabah ataupun ada di sekelilingnya, tanpa ada sedikit gangguan pun. Dan Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Kaabah dan melaungkan azan. Itu adalah ketenangan. Walaupun para sahabat itu dah ada iman, ketika mana mereka berada dalam keadaan sakinah, Allah bagi sakinah, Allah bagi ketenangan hati. Allah kata liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ditambahkan lagi, kita dah beriman kepada Allah, kita mendapatkan ketenangan, insya-Allah Allah tambahkan iman kita sekali lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentera langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui segala-galanya. Allah lah yang tahu. Seperti mana Syekh Profesor Dr. Iman Zuhair Al-Hafiz dalam tafsir beliau, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi anzala sakinata li qulubil mu'minin fi qulubil mu'minin. Beliau menyatakan bahawasanya ketenangan dan ketenteraman yang memudahkan mereka untuk melakukan penaklukan agar jiwa mereka tidak gentar ketika mendapat serangan daripada musuh.
nak menyampaikan kepada kita, ketika mana ada satu ujian, kita kukuhkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahawasanya setiap kali adanya ujian, berbalikkanlah ianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah akan tambahkan iman kita dengan kesabaran. Allah akan tambahkan iman kita untuk berhadapan dengan sesuatu musibah tadi agar berada dalam keadaan tenang. Allah akan tambah, sebab ahli mufassirin menyatakan ketika mana Allah datangkan ujian yang tadi tak boleh nak masuk Hudaibiyah, tak boleh masuk Mekah, dan kemudian para sahabat marah dan sebagainya, keluh kesah dan sebagainya, tapi ingat, Allah yang memberikan sakinah, Allah yang memberikan ketenangan. Dengan itu berbalikkanlah kepada Allah, jadi supaya kamu, jiwa kamu tidak gentar. Dan malahan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan, Ibnu Abbas, sekali lagi, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menukil kata-kata daripada Ibnu Abbas rahimahullah. Apa yang Ibnu Abbas kata? Allah menciptakan ketenangan di setiap hati-hati orang mukmin. Dia tak cakap orang muslim. Ibnu Abbas tak letak muslim, tetapi Ibnu Abbas meletakkan mukmin. Kenapa mukmin? Muslim dia beragama Islam, tetapi mukmin dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan ketenangan. Dan malahan Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyatakan, dia memberikan definisi sakinah, dia memberikan definisi ketenangan. Apa yang beliau katakan? Sakinah merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar kepada hamba-Nya. Kerana objektif sakinah tadi adalah melahirkan kehusyukan dalam menjalankan amal ketaatan. Itu yang pertama. Ibnu Qayyim menyatakan, objektif sakinah, ketenangan hati tadi, bila mana kita melakukan ubudiyah, kita melakukan penghambaan, kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak adalah sakinah. Dan sakinah itu adalah melahirkan, nak mengeluarkan sifat khusyuk dalam kita nak melakukan amal ibadah dengan penuh ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim menyatakan, ianya agar sedar bahawasanya kita dalam beribadah, segala apa yang kita lakukan, celik mata, masuk tandas dan sebagainya, semua perjalanan itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian seterusnya beliau menyatakan, ketika mana Allah datangkan sikap, Allah datangkan sifat sakinah, Allah datangkan ketenangan hati, ketika mana dapat ketenangan, kita tenang berhadapan dengan masalah, kita mampu untuk berfikir. Yang pertama, Ibnu Qayyim menyatakan muhasabah, maknanya merenung diri apa segala kekurangan yang kita ada, apa yang menyebabkan sesuatu peristiwa itu berlaku, ianya menjadikan kita muhasabah. Yang kedua, beliau menyatakan redha dengan ketentuan Allah. Ketika mana ada satu kematian, sebagai contoh, kita menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, bila mana datangnya musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ianya bukan hanya sekadar satu lafaz, tuan-tuan, tetapi adalah bagaimana, kalau katalah kita ambil contoh daripada sudut kematian. Kematian meninggal tadi malam, semalam malam, jam 10 pagi. Maaf, 10 malam. Pagi tu, Nabi SAW kata, bila mana ada kematian, disegerakan secepat yang mungkin. Sepatutnya pada hari esoknya, mandi jenazah jam berapa, tuan-tuan? Sebaik-baiknya kalau paling disegerakan. 7 pagi boleh? Tak boleh, Ustaz. Saudara mara belum sampai lagi. Tangguh lagi. Pukul berapa nak mandi? Tak boleh, Ustaz. Kita nak bawa jenazah sampai pukul zuhur nanti nak solat dekat Masjid Istiqamah. Meninggal tadi malam, tuan-tuan. Menyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam keadaan konteks ketika mana meninggal, disegerakan. Kita bukan hanya sekadar lafaz bahawasanya kita berbalikkan kepada Allah, Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi perbuatan kita adalah dengan segerakan, supaya kita dapat sakinah. Walaupunlah meraung dan sebagainya, tapi ketika mana kita berbalikkan kepada Allah, hidup dan mati itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasa tenang, kita akan merasa melepaskan. Kerana itu diletakkan sebagai redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada sahaja hamba Allah yang meraung dan sebagainya, dan itu merupakan satu tegahan yang dilarang dalam Islam ketika mana berhadapan dengan jenazah.
Saya pernah seketika berada dekat tanah perkuburan Pusara Abadi lah. Jadi nampak ada van prison. Jadi dalam hati saya tahu ni mesti ada yang ahli keluarga meninggal dan sebagainya. Jadi bila mana jenazah sampai dan sebagainya, pengurusan buka keranda dan sebagainya, nak buka muka lah. Jadi bila anak ni keluar daripada van dia punya pekik terkejut semua orang. Sebab terlalu meraung. Sehingga kan pengurusan jenazah terpaksa bertemu dengan beliau. Kalau nak jumpa dengan arwah, harap bertenang, jangan terpekik. Dan beliau pergi. Kemudian dia baca Al-Fatihah dan sebagainya. Sedap, Alhamdulillah, daripada sudut bacaannya. Dan kemudian antara ucapan yang beliau nyatakan, beliau menyatakan bahawasanya arwah telah mendidik saya untuk jadi seorang manusia, tetapi atas kesilapan saya menyebabkan saya meringkuk di dalam penjara. Dan jangan sesekali sesiapa yang ada di sini menunding jari bahawasanya arwah ini rugi kerana mempunyai anak sebagai seorang banduan. Ayat tu pedas tuan-tuan. Nak menyatakan bahawasanya arwah ni dah didik dia dengan sebaik mungkin. Yang pilih salah, pilih jalan siapa? Dia. Dan jangan tunding jari pada arwah. Arwah telah didik saya dengan Al-Quran, arwah didik saya dengan solat dan sebagainya. Tapi nak menyatakan walaupun pada awalnya itu adalah suatu perkara yang meraung, kesedihan dan sebagainya, tetapi kerana dia faham dia harus redha dengan pemergian, ketenangan nampak tuan-tuan. Dia baca doa dan sebagainya. Waktu nak melangkah pergi sekali lagi, beliau hanya sekadar melafazkan Assalamualaikum, jalan. Meraung tu terpekik bila mana keluar van-nya. Sebab pastilah siapa-siapa pun akan terkejut. Kita berada di balik tabir, di balik besi, dengan tiba-tiba orang yang paling dekat dengan kita pergi meninggalkan kita. Dengan tak sempat kita nak cium sujud ke apa ke, cium dahi dan sebagainya, tak dapat. Tetapi nak menyatakan bahawasanya ketika mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat, Allah akan tambahkan keimanan kita dengan ketenangan tadi, kalau katalah kita dapat melakukan. Dan kemudian Ibnu Qayyim menyatakan, dan bila mana kita berada dalam keadaan tenang, menjadikan akal dan hati kita mendahului setiap lisan dan tindakan. Ini adalah perkara yang kita perlukan, supaya kita tidak beremosi tanpa ada ketenangan. Maknanya sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata marah ni adalah suatu perkara yang boleh menjadi benda yang mudarat bila mana tidak dikawal. Dan maknanya hari ini kita perlu lihat dalam suratul Al-Fat pada ayat yang keempat tadi, Allah lah yang memberikan ketenangan kepada hati-hati orang mukmin, dan Allah akan tambahkan iman mereka walaupun mereka dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita cari, yang perlu kita teruskan pergiat untuk perkukuhkan. Jangan kita kata pula, Ustaz saya dah cukup tenang dah, ibadah saya yakin betul. Itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini adalah manusia yang kerdil. Kita ini adalah manusia yang terlalu rendah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma ijtama'a qaumi fi baiti min buyutillah yatlu kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinat wa ghashiyatuhum rahmatun wa hafathumul malaikatu wa zakarahumullah fi man indahu. Antara kaedah, antara teknik nak mendapat sakinah, nak mendapat ketenangan, Nabi sebut dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul kita solat berjemaah, duduk mendengarkan kuliah, kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, baitun min buyutillah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas mereka sakinah. Kita berkumpul, kita berbincang tentang kalamullah, kita bercakap tentang kalamullah. Mungkin sebelum ini kita tak duduk kelas Ustaz, tak ada kuliah subuh, tapi kita tadarus, kita belajar baca Quran, satu orang baca, satu orang semak dan sebagainya. Itu juga berada dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam sakinah Allah Subhanahu Wa Taala. Berada dalam masjid, sekalipun Ustaz rumah saya jauh,
Ni hadis ni cakap fi buyutillah, dalam rumah-rumah Allah. Kalau saya buat kat rumah macam mana Ustaz? Silakan. Yang penting berada dalam Allah, Nabi SAW menyatakan ma ijtama qaumun, dia berkumpul ni, berkumpul kat rumah ke, ada ustaz datang ajar ngaji dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita siapkan guru ngaji untuk anak. Bapak elok-elok tengok TV, tengok berita pukul 8. Mak kat dapur kelentang-kelentung, anak je ngaji. Ada habis ustaz? Okey ustaz, terima kasih. Itu adalah realiti sebenar. Apalah salah kalau semua, oh ustaz tak apa ustaz, ni anak-anak saya kekalkan, saya nak didik anak-anak saya. Tapi dia adalah benda yang tak balance. Kalau katalah belajarlah terkeda-keda, sebab kita nak dapatkan sakinah tadi, kita nak dapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan kemudian menyatakan melainkan diturunkan di atas mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat mengurumuni mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Tak nak ke kita berkumpul bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar antara satu sama lain apa yang Allah bagi selain daripada rahmat. Allah bagi malaikat mengurumuni kita, malaikat turun, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Allah akan sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat, di sisi-sisi malaikat. Tak nak ke? Maknanya kalau katalah kita segan dan sebagainya, ambil peluang untuk datang dengar kuliah dan sebagainya, sekiranya mana-mana yang ada, ambil peluang. Sebab di situlah masanya untuk kita mendapatkan ketenangan. Di situlah masanya kita nak dapat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah cukup sekadar di sini dahulu untuk kita sama-sama melihat daripada surah Al-Fat pada ayat yang keempat pada surah yang ke-48. Insya-Allah jika diberikan keizinan pada bulan yang mendatang, kita akan melihat dalam surah Al-Fat lagi sekali pada surah yang ke-48 pada ayat yang ke-18. Bagaimana Allah memberikan kaedah, bagaimana Allah memberikan ajarannya dalam berbagai-bagai bentuk untuk mendapat sakinah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala-galanya bermanfaat. Sama-samalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, agar Allah mempermudahkan segala urusan kita di atas muka bumi Allah ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan segala virus yang ada dan Allah permudahkan segala kehidupan kita untuk kembali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mendadahkan kedua belah tapak tangan kami ini ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunkanlah dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah, yang sedar atau tidak sedar kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkatlah virus yang ada ini dalam keadaan yang begitu teruk ya Allah. Angkatlah virus ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada malapetaka ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebagai mukmin, sebagai yang beriman kepadamu ya Allah, kami sedar bahawasanya ini adalah ujian ya Allah. Berikanlah kesabaran ya Allah. Berikanlah ketenangan dalam hati kami ini ya Allah. Dalam keadaan wabak ini ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersujud ya Allah, yang senantiasa beristighfar kepadamu ya Allah, yang senantiasa bermuhasabah diri ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam beberapa bulan lagi ya Allah, kami bakal bertemu dengan Ramadan ya Allah. Berkatilah kehidupan kami untuk bertemu dengan Ramadan ya Allah. Berkatilah kehidupan kami untuk bertemu dengan Ramadan ya Allah. Berkatilah kehidupan kami untuk bertemu dengan Ramadan ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dikalah yang mengetahui segala-galanya, Ya Allah. Dikalah yang mengetahui segala-galanya, Ya Allah. Maka perkenankanlah segala permintaan kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.